Selamat pagi dan salam sejahtera. Ini adalah e-polio daripada kumpulan kami di dalam kod khusus MPU 23042 nilai masyarakat Malaysia sesi 1 2023 dan 2024. Nama pesyarah kami ialah Puan Nurhelinan Lee, penilaian e-polio daripada kelas DHM 2A. Kami mempunyai 4 ahli kumpulan iaitu saya sendiri, Darjana Sebastian 07 DHM 22F 2020. Selain itu, Jacqueline Debra Jack 07 DHM 22F 2026, Nikria Rosidin 07 DHM 22F 2018, Rigen Tohon 07 DHM 22F 2014. Cartagan tugasan e-folio pertama, minggu pertama perbincangan tajuk e-folio dengan pensyarah. Yang kedua, minggu kedua hingga 3 pembagian tugas kumpulan dan pengumpulan data. Yang ketiga, minggu ketiga hingga keempat memasukkan bahan-bahan yang dibincangkan, proses editing bagi penghasilan video. Yang keempat, minggu 5 hingga 6 penambahan bahan maklumat dan proses kemaskini serta semakan pertama pensyarah. Yang kelima, minggu ke-6 hingga ke-7 kemaskini maklumat, semakan ejaan dan pembetulan. Yang terakhir 6, minggu ke-8 pengantaran tugasan kepada pensyarah. Tajuk e-polio yang kumpulan kami pilih adalah jenayah cyber. Mesti ramai yang bertanya-tanya apakah jenayah cyber ini sebenarnya. Nah, di sini saya akan menerangkan apakah jenayah cyber. Jenayah cyber merujuk kepada jenayah yang menggunakan komputer atau peranti perkakas hardware untuk mengganggu mangsa ataupun lebih dikenali sebagai scammer. Jenayah cyber mempunyai banyak jenis. Contohnya penipuan dalam talian, pencurian identiti, penipuan e-dagang, dan lain-lain. Ini adalah salah satu contoh berita kes-kes yang berlaku di dalam negara Malaysia. Siapakah jenayah cyber? Iaitu datangnya daripada golongan berpengetahuan, pakar teknologi, pelajar, penjual online, dan orang yang tidak dikenali. Mengapakah jenayah cyber ini berlaku? Supaya mangsa mudah mempercayai apa yang dimintanya oleh jenayah cyber tersebut. Bagaimana jenayah cyber ini boleh berlaku? Yang pertama, klik pautan yang tidak dikenali. Yang kedua, tidak berwaspada terhadap permintaan maklumat sensitif dari WhatsApp, Facebook, atau email yang tidak dikenali. Yang ketiga, menerima panggilan daripada nomor yang tidak dikenali, terutamanya panggilan antarabangsa. Keempat, mudah mempercayai pada orang yang tidak dikenali. Nah, kita sudah mengetahui apakah penyebab dan bagaimana jenayah cyber ini boleh berlaku. Selain daripada yang saya katakan sebentar tadi, jenayah cyber juga mempunyai kesan yang boleh mengganggu emosi dan psikologi mangsa. Selain itu, keselamatan juga diancam. Seterusnya boleh mengalami kerugian besar dan akhir sekali boleh dikenakan tindakan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Apakah cabaran yang mungkin dihadapi oleh masyarakat atau pelajar? Yang pertama, kesadaran keselamatan cyber. Banyak individu kurang peka terhadap risiko jenayah cyber dan tidak mengambil langkah-langkah keselamatan yang mencukupi dalam penggunaan internet. Hal ini menyebabkan mereka lebih rentan kepada serangan seperti penipuan atas talian, kedaman akaun, dan kecurian identiti. Kedua, kurangnya pemahaman teknikal. Kebanyakan orang tidak mempunyai pengetahuan teknikal yang mencukupi untuk mengenal pasti ancaman cyber atau melindungi diri mereka dengan betul daripada serangan cyber. Ketiga,
kesukaran dalam menjejaki dan memulihkan kesemua. Penjenayah cyber sering menggunakan teknik yang rumit dan sukar untuk dikesan, menyebabkan kesukaran untuk menjejaki asal-usul serangan dan mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka. Terakhir adalah keganjilan hukum antara bangsa. Jenayah cyber melibatkan serangan dan aktiviti dari pelbagai negara yang boleh mencetuskan isu hukum dan kegagalan dalam mengadili penjenayah yang melarikan diri melalui sempadan digital dan geografi. Untuk menyelesaikan isu jenayah cyber yang pertama adalah tingkatkan kesadaran. Tingkatkan kesadaran masyarakat dan organisasi terhadap risiko jenayah cyber. Yang kedua adalah keamanan teknologi. Tingkatkan keamanan pada tingkat teknologi dengan mengembangkan solusi keamanan yang canggih. Yang ketiga adalah hukum yang kuat. Perkuatkan undang-undang terkait kejahatan cyber dan berikan hukuman yang sesuai. Dan terakhir sekali adalah respon cepat. Bangun kapasitas untuk merespon cepat terhadap insiden keamanan cyber. Iktibar yang boleh dijadikan sebagai pengajaran ialah pertama, sebagai pengguna internet, kita haruslah berhati-hati dalam menekan link yang dikongsikan untuk mengelakkan penipuan dalam talian atau jenayah cyber. Iktibar kedua, sebagai pengguna internet, kita haruslah meningkatkan ilmu pengetahuan tentang teknikal. Dan iktibar ketiga ialah kita haruslah sedar untuk tidak mudah terpengaruh dengan panggilan yang dilakukan oleh penipu atau iklan yang disiarkan di mana-mana media sosial. Iktibar yang keempat ialah kita juga haruslah segera melaporkan ke Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK untuk diberikan tindakan selanjutnya jika terjadinya jenayah cyber terhadap diri sendiri atau kenalan. Nilai moral yang boleh diterapkan ialah pertama, nilai rasional. Kita haruslah mengambil tindakan yang berasaskan pertimbangan yang wajar untuk mengelakkan daripada mengambil tindakan yang terburu-buru dan mengakibatkan terjadinya jenayah cyber. Nilai moral yang kedua, melindungi hak pengguna. Sebagai pengguna internet, kita haruslah membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu. Ini sahaja peperangan e-polio daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.